Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sedang buat ulasan perlawanan di antara KL City versus Kelantan, yang mana KL City menang besar 5-1 pada perlawanan ni hasil hat-trick Romel Morales, satu dari Zafri Yahya, satu dari J. Pertiban. Gol pasukan Kelantan dijaringkan oleh Leonardo Rolon. Okey, pada perlawanan ni kalau kita lihat daripada segi gameplay, waktu first half Kelantan bermain dengan baik. Kelantan dia memberikan persaingan yang agak bagus kepada KL City. Tetapi bila masuk second half, KL City mula step up the game. Memang kita boleh nampak KL City lebih control the game, lebih banyak menyerang dan memanfaatkan backline pasukan Kelantan yang obviously memang ketara kosong, dan juga memang obviously tak ada communication each other, dan memang banyak gap-gap yang ditinggalkan antara satu player ke satu player untuk pasukan KL City exploit dan juga masuk ke dalam D-box pasukan Kelantan untuk score the goal. So memang KL City memang orang dapat another level lah di second half untuk menjaringkan 4 gol lagi untuk menang 5-1. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan KL City. Untuk pasukan KL City, apakah perkara yang boleh saya katakan positive side untuk pasukan KL City? Yang pertama adalah tentang peranan daripada Zafri Yahya yang bertindak sebagai number 10. Yang mana untuk game ni, apa yang kita boleh katakan playmaker pasukan KL City adalah Zafri Yahya. Sebab apa? Sebab dia yang banyak gerakan serangan di kawasan central area untuk exploit dan juga penetrate kawasan backline pasukan Kelantan FC. Dan kita boleh nampak yang memang Zafri Yahya menjadi seorang player yang sangat efektif dalam gerakan pasukan KL City, sama ada di bahagian tengah, bahagian wide area, bahagian half space, semua dia ada. So dia lah yang menjadi link up player, dia lah yang bertindak sebagai shadow striker, dia lah yang bertindak sebagai attacking mid. So memang dia menjalankan tugas dengan sangat baik, dan dia berjaya menjaringkan satu gol yang sangat-sangat lawa bagi saya. Dan daripada segi work rate, dia tunjukkan yang dia boleh jadi player yang kreatif dan bertindak dengan sangat cemerlang di kawasan tengah dan even di bahagian wide area untuk memberi support kepada setiap department. Jadi apa yang ditunjukkan oleh Zafri Yahya pada perlawanan semalam is something yang memang marvelous, memang wonderful, memang beautiful game, and memang ball control, finishing, compose sebagainya. So I think he deserve untuk berada dalam skuad kebangsaan untuk diberi peluang, sebab memang semalam dia tunjukkan yang dia memang berkualiti. So apa lagi yang Zafri Yahya perlu buktikan untuk dia dapat caps ataupun dapatkan peluang yang lebih banyak bersama dengan skuad kebangsaan. So memang Zafri Yahya deserve a chance lah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saya suka tentang KL City ni adalah daripada segi Romel Morales. Romel Morales, he is one of the striker yang improve a lot selepas beberapa game, dan game ni adalah game yang boleh saya katakan antara game yang terbaik yang ditunjukkan oleh Romel. Romel sangat rajin daripada segi seorang player, seorang striker. Dia banyak untuk drop lebih deeper untuk bantu bahagian tengah menggerakkan serangan, dan dia punya sebagai seorang striker, positioning dia bagus, at his the best. So kita boleh nampak gol daripada hantaran daripada Kamal Azizi kepada dia, dia berada dalam position yang betul untuk dia score. So that is a good thing. So boleh dikatakan Romel Morales ni daripada segi finishing, compose, daripada segi ketenangan dan sebagainya, so dia memang adalah seorang striker yang memang boleh execute in term of orang apa, dalam setiap angle dia boleh score. So benda tu bagus. Kaki dia hidup, kepala dia hidup, dia punya ball control pun bagus, positioning dia bagus. So apa lagi yang kita nak daripada seorang striker selain daripada Romel Morales ni? Memang kita nak dia untuk score the goal lah, sebab banyak hantaran dilakukan kepada dia, memang dia boleh execute kepada jaringan ataupun kepada percubaan. Dan Romel sebenarnya dia boleh score lebih daripada 3, tapi itulah semalam dia bazir banyak sangat peluang. Sepatutnya dia boleh score 3, 4, 5, 6 lah boleh kan, tapi dia boleh dikatakan dia ada sia-sia sikit lah dia punya percubaan tu. Kalau tak, dia boleh skor lebih daripada 3. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang boleh saya katakan untuk KL City, mereka punya kanan dan kiri untuk game ni hidup. Dan apa yang boleh saya katakan, waktu first half memang Hakimi dan juga Saravanan, saya memang agak kecewa sedikit waktu first half tengok Hakimi dan juga Saravanan, sebab mereka berdua ni lebih kepada direct sangat main mereka main lebih Hakimi nak guna fizikal, nak beat pertahanan Kelantan, Saravanan pun nak bermain dengan lebih direct. Tapi memang agak mengecewakan waktu first half. Tapi masuk second half, kita boleh nampak yang kedua-dua player ni improve a lot lah berbanding daripada first half. Mereka mula untuk membentuk combination play dengan bantuan daripada fullback, bantuan daripada bahagian tengah. So kita boleh nampak ada sedikit perbezaan di second half. Dan kita boleh nampak di bahagian kanan,
Hakimi dapat banyak bantuan daripada Kamal Azizi yang buat overlap dan sebagainya. So kita boleh baru nampak combination play yang dibentuk oleh bahagian KL City di bahagian kanan dan kiri lah. Kita boleh nampak Hakimi dia dapat bola, dia tidak terlalu direct dan tidak terlalu untuk push lebih forward. Sebaliknya dia tunggu bantuan daripada rakan, dia membentuk combination play yang bagus bersama dengan Kamal Azizi yang buat overlap. Kamal Azizi bagi bantuan on the right time, Kamal Azizi cross dan Romain Morales score. So di second half mereka baiki the simple thing yang mereka tak buat waktu first half. Di second half mereka baiki benda tu, pembentukan combination play yang lebih teratur, lebih tersusun, memang organize as a team lebih bagus. So mereka berjaya untuk exploit Kelantan FC dengan lebih baik lah. So benda tu efektif lah. Dan untuk game ni juga kita kena puji Avazini yang bermain sebagai pivot pasukan KL City. Dia banyak untuk memenangi bola di bahagian tengah dan dia banyak menggerakkan serangan sebagai seorang ball progressor di bahagian tengah untuk membantu daripada Zafri Yahya dan juga Lambert di bahagian tengah. So kita kena puji lah juga untuk Avazini, dia buat kerja yang bagus. Dan untuk defend pasukan KL City, Marco Zirdem dan juga Giancarlo Furco, mereka banyak involved dalam situasi set pieces dan mereka ada peluang yang banyak daripada situasi set pieces, terutamanya corner kick. Tapi sayang, mereka tandukkan ataupun heading mereka tidaklah terlalu orang dapat accurate dan juga tidak terlalu power untuk score the goal. Tetapi dalam masa yang sama mereka juga ada kelebihan daripada segi long ball passing. Contohnya macam Marco Zidane passing kepada Zafri Yahya one on one dengan goalkeeper. Tapi sayang, percubaan Zafri Yahya terlalu lemah dan berjaya diblok oleh pertahanan dan juga ditumbuk keluar oleh goalkeeper Irfan. So boleh dikatakan mereka punya dalam fasa build-up hantaran-hantaran jauh yang ada kualiti daripada pertahanan KL City ni pun sepatutnya boleh diguna pakai lah. Dan Zurul Naim pun bermain dengan baik di second half. Lepas tu kemasukan Cici Kipre, yang mana kemasukan Cici Kipre memberikan satu lagi advantage untuk pasukan KL City untuk dia hold up the game. So bila dia dapat bola, dia hold dulu sebelum dia guna fizikal dia untuk beat Kelantan dan dia buka game lah. So dia lebih kepada create space kepada untuk teammate dia buat larian masuk ke dalam dan dia open game. So macam itulah Cici Kipre diguna dalam game ni. Dan untuk partiban game ni memang boleh dikatakan, kita boleh katakan dia dapat gol dan dia boleh untuk tingkatkan dia punya prestasi balik lah, untuk dia dapat confident level macam dulu balik. Sebab kita tahu partiban dulu is the best player kan. Jadi ni masa untuk partiban menyinar di bawah kendalian Nenak lah. So benda tu positif untuk pasukan KL City. Dan yang selebihnya KL City memang bermain dengan baik. Cumanya Zafri tu dah deserve untuk bola dalam skuad kebangsaan lah. Untuk Kelantan FC, apa yang boleh saya katakan, mereka ada typical player muda yang bagus, ada komitmen, mereka boleh bermain dengan baik. Haris Akif, Nathaniel Seri Ringo, Hafiz Jasimi, lepas tu Kak Iflam dan sebagainya. So mereka ada satu typical serangan yang mereka cuba untuk create di bahagian tengah dan mereka cuba untuk exploit pertahanan pasukan KL City dengan beberapa kali dan mereka berjaya gerakan yang dilakukan oleh mereka dan sebagainya. Cumanya in term of backline mereka agak tidak tersusun. The communication, commander kat situ, orang yang bagi arahan agak tidak ada. So bila mereka berada dalam situasi counter attack ataupun dalam situasi defending, structure mereka berpecah belah. Banyak ruang kosong ditinggalkan maafkan saya, ditinggalkan dan sebagainya, menyebabkan mereka senang untuk dieksploitasi oleh serangan pasukan KL City. Jadi mereka perlu perbaiki lagi lah midfield department dan juga defend department in term of defending structure. Sebab defend terlalu loose, terlalu banyak ruang kosong diberikan, empty space, dan tengah pun tak ada orang yang nak pressure bahagian tengah KL City sangat. So that is a bad thing lah. Tapi untuk attacking wise, mereka ada typical player yang laju, ada typical player yang boleh create combination play. Haris Akif boleh beat orang kata apa, Marco Zidane dan juga Giancarlo Furco, walaupun berbeza dari fizikal tapi dia boleh beat. So benda tu yang kita nak tengok lah sebab attacking wise mereka dah bagus, tapi daripada segi defend dengan midfield mereka perlu perbaiki lagi, terutamanya daripada segi defending structure. Jadi tu je lah ulas saya. Assalamualaikum.